Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumil hasyri wal jazaa. Amma ba'. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dalam rancangan Salam Baitullah untuk sama-sama kita melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat bertemu secara langsung dari Studio 2 Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Memetik kata-kata seorang ulama daripada India di dalam kitabnya Hujjatullah Al-Balighah, Syah Waliullah Ad-Dahlawi menyebut bahawa setiap syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada matlamatnya, ada maqasidnya, ada kebaikannya. Dan inilah yang akan kita bincangkan tentang hikmah di sebalik ibadah haji. Dan seperti biasa kami mengalu-alukan penonton-penonton yang bersama kami pada saat ini. Kami menghargai anda dan juga terima kasih kami kepada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel yang menaja program kita pada malam ini. Ayuh kita mulakan perbincangan kita dengan tetamu kita pada malam ini yang berbahagia Dr. Muhammad Suki Osman, iaitu pensyarah kanan daripada Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Jadi alhamdulillah suasana pun dah sangat hampir dengan kita kata kemuncak kepada ibadah haji, dan cantik sekali pada malam ni kita mungkin boleh berbincang dengan masa yang ada al-hikam ataupun hikmat-hikmat di sebalik ibadah haji. Mungkin sebagai mukadimah ada sesuatu yang doktor nak sebutkan, silakan. Terima kasih Ustaz Syukri dan juga sedang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik Ustaz Syukri, bila kita bincang tentang hikmah haji ini, dia sebenarnya sesuatu perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah yang sangat-sangat banyak. Betul. Dan antaranya kalau kita boleh sebut di sini ialah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah. Jadi untuk mereka menyaksikan manfaat-manfaat. Mana pergi haji itu banyak manfaat yang para ulama sebut. Ada manfaat duniawiyah, ada manfaat ukhrawiyah. Manfaat dunia dapat, manfaat akhirat dapat. Dan yang paling pentingnya, bila orang menunaikan haji ini, pertama sekali dia menyahut suruhan Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fil nas bil hajj. Iaitu dia menyahut suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, dan dia menjadi tetamu Allah. Duyuf. Duyuf Rahman. Kan di Baitullahil Haram. Betul. Satu kita kata bukan setakat tetamu Allah. Betul. Dia pergi pula tempat itu, tempat kita kata tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah. Bayangkan tuan-tuan, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat dekat Nabi, ni kita pergi tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situlah tempat Nabi duduk, di situlah tempat Nabi tawaf, di situlah tempat Nabi mengerjakan haji dan sebagainya. Jadi bila kita pergi itu, antaranya juga ialah bila kita pergi, manfaat kata para ulama, manfaat yang kita dapat peroleh ialah antaranya ialah litaqwiyah silah bainal abdi war rabb, untuk mengukuhkan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita pergi sana, kita takkan nak pergi duduk saja, ya kan? Bila pergi sana tu dengan ibadat kita bertambah, dengan digandakan pahala 100,000 kita kata salat di Masjidil Haram sahaja. Kemudian dengan zikrullah Subhanahu wa taala, kita berzikir, kita ingat pada Allah, dan pelbagai lagi lah hikmah-hikmah yang sangat-sangat banyak ketika mana kita pergi menunaikan haji. Jadi itulah yang disebut oleh doktor tadi tentang hikmah di sebalik ibadah haji. Ada hikmah yang berbentuk duniawi dan ada yang berbentuk ukhrawi. Dan anda boleh berinteraksi dengan yang berbahagia doktor. Talian kami ialah 0322828578, 0322828578. Anda boleh telefon kami, dan anda boleh bertanya melalui Facebook kami. Jangan lupa untuk like Facebook kami. Facebook kami ialah Salam Baitullah. Salam Baitullah. Baik Ustaz, merujuk kepada
yang Ustaz sebut tadi, hikmah di sebalik ibadah haji. Ustaz dah sebut kebaikan ukhrawi, kebaikan duniawi. Tetapi di antara perkara yang kita nampak ialah bila kita berada di Kaabah ataupun kita memandang Kaabah itu, kita mesti sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti jemaah itu akan terasa sesuatu bila melihat Kaabah itu. Mungkin dari sudut kelebihan itu Ustaz boleh penjelaskan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Syukri ya. Memang bagi orang yang terutamanya yang baru menunaikan haji sebagai contoh, yang apabila melihat Kaabah kadang-kadang mengalir air matanya. Kan? Maknanya dia sangat-sangat terasa merindui Allah Subhanahu wa taala, kerana itu merupakan satu perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Bukan maknanya kita pergi Kaabah tu kita sembah Kaabah, tidak. Bukan. Kadang-kadang jangan silap faham perkara ni. Tetapi kita pergi itu di atas perkara yang diperintahkan kepada kita untuk melaksanakan, dan ia merupakan satu sunnah. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Ambil daripada aku ni cara-cara nak buat haji apa semua ni kan. Dan saya teringat Ustaz Syukri ya, tentang apabila ada seorang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal afdal, apakah amalan yang paling afdal? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pertamanya iman billah wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya al-hajjul mabrur, al-hajju mabrur, haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pernah ada dalam hadis lain juga Nabi SAW menyatakan afdalul jihad hajj mabrur, sebaik-baik jihad, setinggi-tinggi jihad ialah haji yang mabrur. Jadi kita pergi itu kita nak dapat haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah, yang insya-Allah diampunkan dosa. Baik, terima kasih doktor, dan anda boleh berinteraksi dengan doktor talian kami 0322828578, dan kita dah ada pemanggil di talian. Kita beri ruang kepada pemanggil pertama kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Minta tuan jauhkan daripada televisyen tuan. Ustaz dan ahli panel. Ya, silakan. Ya. Silakan cakap. Ini saya ni nak bagi bukan pula saya hikmah lah, hikmah. Ya, silakan cakap. Saya pergi haji 2004-2005. Saya minta mohon daripada tuan untuk jauhkan daripada peti televisyen. Silakan. Baik, terputus. Siapa minta Tuan Haji untuk telefon balik. Cuma elok sekali lagi saya peringatkan kepada penonton yang saya hormati, ketika kita telefon harap jauhkan daripada televisyen, sebab kalau kita telefon dekat dengan televisyen dia boleh mengganggu perbualan kita. Dan insya-Allah kita nak tengok bagaimana tentang kuis kita. Jadi untuk itu sama-sama kita saksikan. Ikuti perkembangannya, anda sahut salamnya. Peminat setia Salam Baitullah di Pelawar menyertai kuis Salam Baitullah mulai 30 September hingga 19 Oktober 2013. Daftarkan penyertaan anda melalui SMS dengan menaip salam, jarak, jarak, nombor kad pengenalan, jarak, nama, jarak, alamat dan hantarkan ke 33310. Tetapkan janji temu anda bersama Salam Baitullah 2013. Jawab soalan yang akan dipaparkan setiap hari mulai 30 September 2013, 9 malam. Pelbagai hadiah lumayan tajaan Rakyat Travel 9 berhad bagi pemenang harian dan terkumpul menanti anda. Kuis Salam Baitullah 2013 di TV1. Kembali bertemu dan terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami dalam rancangan Salam Baitullah. Terima kasih kepada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel. Terima kasih kepada semua penonton yang bersama dengan kami. Jadi kepada penonton yang nak telefon kami, saya waruakan sekali lagi 0322828578 ataupun boleh melalui Facebook kami. Jadi insya-Allah saya akan terima panggilan nanti dan saya akan baca berapa
beberapa soalan daripada penonton kita yang dihantar melalui Facebook. Jadi saya tak sempat lagi nak semak tadi. Jadi insya-Allah kita akan baca sebentar nanti. Cuma saya nak pergi pada yang berbahagia doktor tentang yang kita sebut sebagai hikmah di sebalik ibadah haji. Jadi kalau kita lihat dalam perjalanan haji itu ada ibadah tertentu yang kita lakukan, umpamanya kita tawaf, kita sa'i dan sebagainya. Mungkin doktor boleh sebutkan berapa elemen daripada ibadah tersebut, silakan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Syukri. Bila kita sebut tentang haji ni, dia satu perkara yang pertama sekali memerlukan pengorbanan yang sangat-sangat tinggi. Di situ ada hikmah yang sangat-sangat besar. Kan nak pergi itu dah susah payah, dengan jauh, dengan pelbagai karenah, kadang-kadang dengan keadaan yang susah payah ini mengajar kepada kita erti kesabaran. Dan dalam perjalanan haji itu Allah nak didik kita untuk kita sabar, sebab sabar inilah menjamin kekuatan kepada kita untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan baik. Sebab itu Allah Ta'ala sebut innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Jadi bila kita tawaf sebagai contohnya, kita tawaf itu kita berzikir pada Allah Ta'ala. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepanjang kita tawaf itu, kita hanya menyebut nama Allah, kita mengagungkan Allah. Jadi di situ kita rasa betapa kerdilnya diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sa'i sebagai contoh, kita mengingati bagaimana situasi Hajar yang berlari-lari daripada Safat dan juga Marwah, susah payahnya untuk mencari air pada ketika itu kan. Jadi di situ juga jauh tu. Dan di situ kita laksanakan mempunyai semangat pengorbanan yang sangat-sangat tinggi. Baik, terima kasih doktor, satu penjelasan yang baik kepada kita. Kalau kita tawaf, saudara, kita bermula satu tempat dan kita berakhir satu tempat. Kita bermula kerana Allah dan kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berehat seketika. Harapan kami agar anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam rancangan Salam Baitullah. Kita jumpa selepas ini. Pembiayaan perumahan Al-Manzili Bank Rakyat. Pembiayaan sehingga 95%. Pembiayaan semula sehingga 80%. Tempoh pembiayaan sehingga 35 tahun. Pakej pembiayaan perumahan Al-Manzili. Pakej pembiayaan yang lebih kompetitif dengan memperkenalkan kadar terapung. Pakej yang menawarkan anda kemampuan untuk memiliki sebuah kediaman. Hubungi kami di talian 1300 88 12265. Kembali bertemu dan terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami di TV1 dalam rancangan Salam Baitullah. Terima kasih kepada semua penonton kita, sama ada yang berada di dalam Malaysia ataupun di luar negara, yang bersama-sama kami dalam rancangan Salam Baitullah. Dan tak lupa terima kasih kami juga, penghargaan kami kepada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel. Baik, kita akan teruskan perbincangan kita bersama dengan Dr. Muhammad Suki Osman, pensyarah kanan daripada UPM Universiti Putra Malaysia. Jadi Ustaz dah sebutkan tadi tentang yang disebut sebagai hikmah apabila kita berada, kita tawaf dan juga ketika kita sa'i, dan mungkin di sana ada lagi yang boleh kita sebut al-hikam, hikmah-hikmah di sebalik ibadah haji tersebut. Silakan Ustaz. Baik, antara hikmah juga yang kita boleh lihat juga ialah bagaimana ketika mana kita menunaikan haji itu, manusia itu kelihatan sama saja ya. Tengok pakai semua pakai ihram putih semua, dalam keadaan mungkin di sana terdapat ada orang yang pangkatnya tinggi, ada pangkatnya rendah, ada yang kulit hitam, kulit putih, pelbagai bangsa, pelbagai keturunan, pelbagai pangkat dan sebagainya. Tetapi kita lihat hikmah yang sangat-sangat besar ialah di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Pada waktu itu pangkat tak ada lagi dah, Ustaz Syukri. Ya, betul. Sebab itu di sini antara hikmahnya nak menundukkan. Kadang-kadang ada orang ego. Dia rasa sombong,
dengan kedudukan dia, dengan hartanya, tetapi bila dia berada di depan Kaabah sebagai contoh, berada di padang Arafah sebagai contoh, dalam keadaan yang sama saja, maka di situ dia sedar, ya Allah, betapa kerdilnya aku di depan Allah. Itu belum lagi bila kita duduk di padang Arafah, itu seumpama kita besok ni nak duduk di padang mahsyar. Yang Nabi SAW sebut, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan urah. Besok ni di padang mahsyar, manusia akan dihimpunkan dalam keadaan yang tertentu lah. Baik, Alhamdulillah, satu jawapan yang baik daripada Ustaz. Kita dah ada pemanggil katanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan. Siapa di sana? Haji Abdullah. Ya, Tuan Haji, silakan Tuan Haji bercakap dengan Dr. Suki. Ya. Ni doktor. Ya. Kita tak lama lagi buat raya Korban ni kan. Jadi saya nak tanya sikit. Katalah 7 bahagian, satu bahagian tu RM400. RM400 kali 7, 2008. Katakanlah harga lembu tu 2,500. 300 lagi kita bagi upah orang yang sembelih tu dengan pengangkutan sekali. Boleh tak kita masukkan? Baik, terima kasih. Dan lagi satu. Satu lagi, silakan. Kalau sekiranya lembu tu sakit, besok pagi tu dia tak boleh bangun, boleh tak kita sembelih? Terima kasih. Ya. Baik, sudah? Dah. Baik Tuan Haji, terima kasih kepada Tuan Haji. Jadi insyaAllah doktor, mungkin doktor kita akan jawab soalan itu selepas kita berehat seketika. Jadi harapan kami agar anda jangan ke mana-mana untuk terus bersama kami selepas ini. Baik, kita sudah mendapat isyarat terbaru bahawa kita dah dapat isyarat daripada Mekah. Jadi sebelum kita berehat, kita pergi kepada Wara terlebih dahulu. Silakan Wara. Terima kasih Ustaz Sukri di studio. Dan menjelang 2 hari wukuf, persiapan giat dilakukan. Dan hari ini Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Bahrom dan rombongan daripada Muassasah dan juga Ketua Rombongan Haji dan CEO Tabung Haji Datuk Seri Ismi juga bersama dalam lawatan ke Padang Arafah. Jadi kita nak bertanya dengan Datuk Seri tentang keadaan di Padang Arafah yang Datuk Seri lihat sendiri dengan mata untuk apa kata orang tu, orang Malaysia mengetahui keadaan sebenar. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Sukri dan juga semua para penonton di Malaysia. Saya bagi pihak Tabung Haji mewakili kerajaan ingin menyampaikan maklumat kepada semua keluarga yang ada di Malaysia. Jangan ada risau, jangan rasa berita-berita khabar angin yang tidak berasas tentang apa yang berlaku di Padang Arafah daripada 2-3 hari kemarin. Sebenarnya di belakang saya adalah merupakan inilah tempat yang kita akan berwukuf pada hari Arafah nanti bersama dengan seluruh jemaah di seluruh dunia yang akan berkumpul di sini. Dan alhamdulillah tempat yang kita tengok persiapannya dalam keadaan persiapan rapi, dan kita tengok bukan takat di sini, di udara pun juga berlega pihak Arab Saudi dengan penerbangan untuk melihat ditinjau secara dekat persiapan. Dan bersama saya juga selain daripada Datuk Paduka Ismi, CEO Tabung Haji dan juga Ketua Rombongan Haji Datuk Syed Saleh, ialah Syekh Tariq. Syekh Tariq yang ada di belakang adalah merupakan pengurus bagi pihak Muassasah Tabung Haji Malaysia, sebenarnya mewakili muassasah yang mereka aturkan. Dan kita berhubungan rapat dengan Syekh Tariq, dan insya-Allah Syekh Tariq memberikan jaminan pada hari wukuf nanti kita akan dapat suasana persiapan yang selesa berdasarkan kepada apa yang telah dipersiapkan oleh mereka, insya-Allah. Harapan saya kepada semua para penonton, khususnya keluarga-keluarga mereka yang terlibat menunaikan ibadat haji, insya-Allah 22,300 jemaah haji di Malaysia ini kita santuni dengan sebaik mungkin. Saya bersama-sama dengan rakan yang ada di sini, rombongan Tabung Haji, kita akan bersama-sama saling bantu-bantu bersama-sama juga dengan pihak muassasah yang diketuai oleh saya sebutkan tadi Syekh Tariq untuk membantu para jemaah haji. Dan tuan-tuan boleh tengok sendiri berdasarkan laporan yang
yang ada di bumi ini. Alhamdulillah, bila Tuhan turunkan hujan sikit, dia mengurangkan debu, memberikan kesejukan pandangan dan juga termasuk suasana cuaca yang lebih sejuk. Dan ini akan lebih memberikan keselesaan insya-Allah kepada jemaah haji kita. Dan apa-apa perkembangan di Malaysia akan kami laporkan berdasarkan rakan-rakan wartawan yang ada di sini kepada rakyat Malaysia di sana. Dan tuan-tuan boleh merujuk segala maklumat-maklumat perkembangan terkini. Kalaupun ada perasaan gundah gulana, tanya kepada pejabat operasi kita yang diketuai oleh pengurusi tabung haji Datuk Aziz Rahim yang berada di Kuala Lumpur sana, untuk tujuan kita berkomunikasi, maklumat dan juga perkembangan terkini di Padang Arafah insya-Allah. Terima kasih Datuk, dan begitulah penerangan jelas daripada Datuk Seri sendiri untuk kita rakyat Malaysia. Jadi cuba di sini yang sempat kita bersama untuk laporan terus dari Padang Arafah, kita kembali kepada Ustaz Dian Kasaburi. Terima kasih orang yang bersama dengan Datuk Seri Jamil Khair tadi, dan juga petugas-petugas kita yang cukup gigih untuk menyantuni sebenarnya para jemaah kita. Doktor, kita nak cuba jawab dua soalan tadi. Silakan. Baik, terima kasih pertama sekali kepada yang bertanya tentang yang pertama dari sudut korban itu, duit korban dia sebut tadi, bagaimana kalau kutip so 400.5 ataupun 500. Jadi 7 bahagian, kalau ambil 500, senang kira 500 5 kali 7 makna 3,500. Jadi dia beli lembu mungkin kurang daripada itu. Jadi duit itu, bagaimana duit lebih lembu itu, dia sebenarnya kita menggunakan akad wakalah. Maknanya kita wakilkan itu bukan sekat wakil beli lembu, wakil semua sekali dengan penyembelihan, dengan apa semua. Jadi di situ apa-apa juga kos pengurusan dalam nak mendapatkan lembu tersebut, termasuklah nak mengupah orang menyembelih, termasuk kos yang dibenarkan tadi. Mana lembu harga dalam, kita kata dalam 3,000, kemudian dengan transportation, dengan semua sekali lah, campur-campur, dan nak upah itu, nak bagi kepada penyembelih itu, boleh ambil duit tersebut. Yang tak bolehnya ambil daging korban itu. Ambil daging korban, bagi upah kepada penyembelih, bagi upah kepada petugas-petugas, maka itu mengurangkan korban dan tidak dibenarkan. Dan satu lagi, kadang saya nak sebut sikit, Ustaz Syukri, kadang-kadang kesilapan berlaku. Wakalah ni ada dua. Satu wakalah tanpa upah, maknanya kita bagi tahu, kadang-kadang dah lepas pengurusan ada duit lebih tu nak pergi ke mana? Kalau kita tak bagi tahu, kita kena kembalikan kepada peserta korban. Tapi kalau kita bagi tahu, contoh duit lebih masjid, kita masuk tabung. Okey, setelah maknanya orang yang menguruskan korban, dia tak ambil upah. Tapi satu lagi, kadang-kadang satu organisasi, contohnya dia buat korban pengurusan, dia nak ambil upah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Itu disebut sebagai wakalah bi ujrah. Wakalah bi ujrah, yakni wakalah dengan upah, tetapi dia kena bagi tahu berapa banyak upah yang nak ambil. Supaya tak timbul gharar. Tak timbul suatu perkara yang uncertainty, benda yang tidak kepastian. Ini soal ibadah. Ini soal ibadah, kena buat dengan tepat. Lembu yang sakit tadi. Yang sakit. Jadi memang Islam menetapkan, Nabi SAW menyatakan lembu nak kena sihat. Tidak boleh buta, tak boleh tempang, tak boleh potong telinga dan sebagainya. Jadi maknanya kalau dia beli lembu dah sihat walafiat, tiba-tiba pagi tu tengok macam sedih, kan? Nampak punya sakit, saya rasa benda tu takkan dia on the spot nak patah kaki waktu tu, on the spot dia nak apa? Mengurangkan daging. Yang tak boleh tu cacat yang mengurangkan daging. Maka dengan sebab itulah dilarang daripada awal perkara tersebut. Baik, terima kasih Dr. Suki. InsyaAllah kita akan teruskan perbincangan kita selepas kita melihat berita tetamu Allah. Kita saksikan. Persiapan wukuf ini mungkin kami dah rehatlah sekarang. Untuk saya pun ada batuk-batuk sikit. Dengan keadaan cuaca memerlukan tenaga untuk hari wukuf ni. Persiapan tu kita akan menjaga kesihatan kita untuk hari yang paling penting lah. Di sanalah hari kemuncaknya. Tentang makanan, kita kena makanlah vitamin untuk persiapan hari kita untuk pergi ke Arafah. Sebab kita melalui macam-macam yang keadaan ramainya, kita terpaksa hati-hati, jaga diri, jaga badan, kesihatan semua. Dekat-dekat nak wukuf ni kita elakkanlah untuk kita gunakan tenaga kita berlebihan untuk kita
gunakan di semasa di wukuf nanti? Saya nak baca semua supaya saya lancar sikit lah. Daripada kursus dulu, saya dah pergi kursus kali-kali lah. Selama 5 tahun turut-turut saya pergi. Saya sentiasa beringatlah dengan kalau berasa panas padang badan tu terus makan ubat lah. Jadi insyaAllah kalau diizinkan kita dapat mengerjakan haji. Rebate keuntungan sehingga 3%. Tiada charge berganda. Tiada yuran tahunan. Tidak membebankan keluarga. Memberikan anda ketenangan. Kad kredit iBank Rakyat. Saya mesti pilih Bank Rakyat, bank pilihan anda. Ketika berada di bumi Mekah, kru Salam Baitullah sempat bersama jemaah haji melakukan ziarah Hudaibiyah. Rombongan 5 buah bas ini dikendalikan oleh mutawif, iaitu pemandu pelancong. Kebanyakan mereka warga selatan Thailand yang telah lama menetap di Mekah ini. Lokasi yang kami ziarahi adalah masjid di Hudaibiyah yang terletak 24 km dari Masjidil Haram. Di sini tercatatnya sejarah perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah. Hudaibiyah merupakan tempat para sahabat melakukan bai'ah, iaitu janji setia kepada Rasulullah untuk memerangi kafir Quraisy. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fath ayat 18 yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang mukmin ketika mereka berbai'ah kepada engkau di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka kemenangan yang dekat waktunya. Pada tahun tersebut, Rasulullah dan para sahabat hendak ke Mekah untuk menunaikan umrah. Ketika tiba di Hudaibiyah, kaum kafir Quraisy mencegahnya. Lalu tu Nabi kita duduk di sini, duduk sorak-sorak dengan sahabat-sahabat semua. Lalu tu dia hantar Saidina satu orang sahabat, Saidina Uthman, pergi buat orang panggil bincang dah. Bincang sana. Lalu itulah dia menghantar khabar, mereka kata Saidina Uthman kena bunuh. Serabut Rasulullah pun. Lalu itulah dia masuk pada khemah saya Ummu Salamah. Isteri dia dah, yang paling bijak. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa kamu duduk gini? Dia jadi pergi mari gini. Kerana dia kata, kerana kita apabila nawaitul umrata wa haramtu biha lillah ta'ala, apa kita niat haji dah, niat umrah dah, nak buat macam mana? Duduk di dalam ihram. Lalu kata dia pun, ya Rasulullah, tak payah kamu pergi keluar ambil pisau, pergi sama tukar cukur, cukur rambut serta bertahlu, bergutir semua serta semula dam. Di situ Rasulullah pun keluar pada tu, keluar pada khemah tu, pergi cukur, serta bersemula utar dengan kibah kami semua. Tidak beberapa lama setelah itu, Uthman pun kembali kepada Rasulullah dengan selamat, lalu menyerahkan proposal perjanjian gencatan senjata dari kafir Quraisy kepada Rasulullah. Maka perjanjian ini dikenali sebagai perjanjian Hudaibiyah. Kemudian Rasulullah dan para sahabat pun kembali ke Madinah. Di belakang masjid ini masih kukuh berdiri bekas bangunan lama masjid yang dipercayai dibina dengan batu hitam dan plaster simen. Hudaibiyah juga merupakan tempat miqat bagi mereka yang ingin menunaikan umrah. Justru terdapat jemaah yang menggunakan peluang ini untuk menukar pakaian ihram dan berniat ihram umrah. Selesai ziarah ke Hudaibiyah, rombongan meneruskan perjalanan untuk ke lokasi seterusnya, Muzium Haramain. Ini lokasi kedua ziarah.
Untuk ke lokasi ini, hanya 2 buah bas sahaja dibenarkan masuk. Justru kami perlu menunggu giliran. Tiba giliran kami, para jemaah mula memasuki muzium. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis replika dan khazanah lama Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Antaranya pintu dan kiswah Kaabah, kitab Al-Quran tulisan Utsmaniyah, telaga Zam-Zam serta pelbagai foto-foto lama yang dipaparkan di dinding-dinding ruang muzium. Nyata, selain tujuan utama adalah untuk menunaikan haji, aktiviti ziarah para jemaah amat bermakna, lebih-lebih lagi dalam meneroka sejarah-sejarah penting dalam Islam, selain melihat sendiri dengan mata kasar. Mendapat maklumat berkenaan dengan sejarah Masjidil Haram Makkah, dan terutama sekali proses penambahbaikan dan pembesaran Masjidil Haram Makkah yang kita akan lihat hasilnya dalam beberapa tahun lagi, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan dan semua jemaah mendapat manfaat yang baik daripada lawatan ini, insya-Allah. Benda-benda yang menarik yang boleh menimbulkan kesedaran kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ada tempat miqat yang kita ziarah pada hari ini, iaitu di Hudaibiyah, dan seterusnya di muzium tadi. Eksplorasi haji akan diteruskan lagi dalam siaran Salam Baitullah esok. Terima kasih kepada Fadli, terima kasih kepada semua penonton yang bersama dengan kita, dan terima kasih juga kepada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel yang menaja program Salam Baitullah. Alhamdulillah, begitu syahdu, begitu kita kata menggugah nurani kita, emosi kita bila melihat tempat-tempat bersejarah. Mudah-mudahan yang belum ada kesempatan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ruang dan peluang kepada kita untuk kita sampai ke Baitullah, insya-Allah. Baik, saya nak baca beberapa soalan daripada Facebook kita. Boleh Ustaz Ya, kita mulakan daripada Jenggaro Ois. Assalamualaikum Ustaz, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima bagi mereka yang mampu. Tapi seandainya duit yang digunakan yakni dari pinjaman bank, iaitu loan, bagaimana diterima tak ibadah itu? Minta penjelasan daripada Ustaz. Baik, yang kedua, Syahrul Azalan Muhammad Zamri. Assalamualaikum buat Ustaz Syukri, ahli panel dan penonton Salam Baitullah. Apa pandangan Ustaz tentang tajuk hari ini? Merujuk kepada kenyataan akhbar yang dikeluarkan semalam, Mufti Besar Arab Saudi memberitahu cukuplah sekali tunai haji. Adakah jika kita 2-3 kali dapat tawaran mengerjakan haji, kita tergolong insan yang menafikan hak orang lain untuk mengerjakan haji? Kita cuba jawab dua soalan dulu, Ustaz. Silakan. Ya, baik. Baik, terima kasih kepada soalan-soalan yang dikemukakan. Ya. Yang pertama tadi ialah tentang apa tu Syukri? Ya, berkenaan dengan pinjaman. Pinjaman. Ya, pinjaman berkenaan dengan pinjaman. Dia pertama sekali haji ini disebut sebagai manistata'a ilaihi sabila. Mereka yang berkemampuan untuk menunaikan haji. Antara kemampuan itu termasuk kemampuan kesihatan, kemampuan keuangan. Tetapi sekiranya dia kalau memang dia tak mampu nak buat haji, melainkan nak kena buat pinjaman dan sebagainya, maka pada ketika itu dia mungkin tergolong dalam kalangan mereka yang tidak berkemampuan. Jadi beliau tak termasuk dalam mereka yang dituntut untuk mengerjakan haji. Cumanya kadang-kadang ada juga perbincangan isu hutang ni. Apakah hutang tu hutang yang berjadual, maknanya hutang yang memang boleh bayar. Dia nak kumpul sekaligus dia tak boleh. Tetapi maknanya dia boleh bayar sikit-sikit begitu kan. Jadi itu ada kelonggaran mengikut ijtihad. Soalan yang kedua tu Ustaz, kita jawab selepas kita terima panggilan. Dah lama penonton kita tunggu di talian. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi, Ustaz. Ya, siapa di sana? Ya, Puan Siti dari Banting, Selangor. Silakan Puan Siti bercakap dengan doktor. Ya. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya tentang bab haji ni lah. Ya. Kalau orang pergi ke Mekah dengan penerbangan pertama, bermakna kapal terbang pertama lah, berapa hari tiba di Madinah dulu, ya? Berapa hari di Madinah sebelum ke Mekah? Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemanggil Siti Urhani. Ya.
Baik, itu ya soalan. Itu saja soalan daripada yang bertanya tadi. Okey. Kita jawab yang Facebook dulu. Kita beri keutamaan, kita ikut flow. Okey. Yang tentang Mufti Arab Saudi kata kalau pergi haji sekali cukuplah. Ya, betul. Baik, terima kasih ya. Tentang haji ni kewajipan menunaikan haji ni sekali saja. Itu memang yang wajib sebab Nabi SAW pun menunaikan haji sekali saja. Betul. Itulah haji pertama, itulah yang terakhir ataupun haji wada' dipanggil. Dan perkara ini sebenarnya disebut oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam buku dia Fi Fiqhil Awlawiyat, yang mana beliau menyatakan bahawa ada orang ni memang dia suka pergi haji. Dia suka pergi haji, haji sunat banyak kali. Tetapi dalam masa yang sama dia tidak melakukan ibadat-ibadat wajib yang lain. Jadi di sini kita lihatlah, kalau dia pergi haji yang seterusnya tanpa menjejaskan kuota orang lain, maka itu tidak masalah lah. Tetapi kalau dia terpaksa menjejaskan orang lain, maka sepatutnya tidak berlaku sedemikian kerana dia sudah menunaikan haji yang wajib, kan? Baik, terima kasih. Cantik. Okey. Berkenaan dengan berapa hari di Madinah? Lebih kurang berapa hari ni soal teknikal kan, berapa hari. Biasanya lah sekurang-kurangnya orang akan duduk 8 hari. 8 hari, 40 waktu kan di Madinah. Cuma kalau pergi awal ni biasanya dia akan buat haji tamattu'. Sebab tu pergi Madinah dulu, kemudian buat umrah dulu, kan? Kemudian baru lebih haram haji dan seumpamanya. Jadi itulah masalah teknikal itu. Baik, terima kasih kepada penanya kita, dan insya-Allah kita pada malam ni juga kita nak saksikan aktiviti jemaah di Nusantara kita. Jadi untuk itu sama-sama kita saksikan sebagai satu bentuk pengalaman, dan juga kita tengok betapa indahnya persiapan jemaah haji yang berada di sekitar kita ataupun di Nusantara kita. Sama-sama kita saksikan. Dalam segmen Jemaah Nusantara kali ini, Salam Baitullah ke selatan Thailand untuk meninjau persiapan dan keberangkatan jemaah haji di sana. Ya, walaupun peranan Majlis Agama Islam Narathiwat dalam menguruskan jemaah haji tidaklah menyeluruh seumpama tabung haji Malaysia, tetapi institusi agama di negara ini tidak lepas tangan. Badan ini menjadi perantara antara pejabat mufti negara di Bangkok dalam menentukan mereka yang layak ke Tanah Suci. Ahli Majlis Agama Islam Narathiwat, Wahasan Wan Mahmud, memberitahu hampir keseluruhan jemaah haji lebih 6,000 orang dari 3 wilayah di selatan Thai sudah berlepas ke Mekah. Cuma ada sekitar 30 orang lagi yang sedang menunggu visa dari pihak berkuasa. Nah, haji ini bukan tergantung sangat kepada rukun. Nah, bukan kata bila cukup rukun dah tetap haji mabrur, tidak gitu. Ya, dia pentingnya akhlak. Dan sebab hubungnya di antara manusia, sesama manusia ini, kerana kita orang panggil haji ni mari daripada berlainan kulit, berlainan bahasa, berlainan tepat. Pertama kali dalam sejarah penduduk Islam di 3 wilayah berlepas ke Tanah Suci melalui lapangan terbang Narathiwat. Berbanding sebelumnya, mereka terpaksa menempuh perjalanan beratus kilometer untuk ke lapangan terbang Hat Yai atau beribu kilometer menggunakan lapangan terbang antarabangsa di Bangkok. Untuk mendapat kebenaran pihak berkuasa Thailand bukannya mudah. Namun hasil kesungguhan pengarah penerbangan Narathiwat Abdullah Mai Sabudin dengan sokongan jabatan agensi terlibat di wilayah itu, niat yang murni itu menjadi kenyataan. Ini kerana pihak lapangan terbang Narathiwat merancang untuk menambah penerbangan agar kesemua jemaah haji dari 3 wilayah ini dapat terus ke Jeddah atau Madinah. Daripada Tubik pada Rembah pergi ke Bangkok pakai masa sehari. Panak Tubik tu sehari pula, 2 hari. Bahkan kalau kita pergi di Oman, sekat Oman atau sekat Oman ni, kita kena pergi turun di Oman dulu. Turun di Oman tu dia boleh pergi dia masuk dia Madinah tu kena semalam pula. Mana kata kita Tubik daripada rumah kena pakai 3 hari. Saya berharap waris saya juga banyaklah pergi buat haji di Mekah. Terutama Fauzi Kak Ayah di JKN Narathiwat. Saya berharap kepada Kak Ayah dengan Bezi buatlah haji sebaik-baiknya, tak usah bimbanglah di rumah. Di rumah tu aman damai, tidak ada masalah apa. Assalamualaikum kepada Tuan Nak dan Abang Mustafa nak. Tak usah bimbang lah, moga dalam negeri, dalam rumah kita ni selamat molek, tak ada lakukan semua lah. Ayah, mek duduk dengan sehat molek, selamat molek, minta boleh haji mabrur lah. Waris-waris di Mekah selamat.
Ini adalah merupakan lapangan terbang Narathiwat, dan satu sejarah lah bagi lapangan terbang ni apabila perkhidmatan membawa jemaah haji bermula di sini. Bermaksud bahawa jemaah haji daripada 3 wilayah ialah Narathiwat Petani berkunjung sini ataupun berlepas daripada sini terus ke Madinah ataupun Jeddah untuk menunaikan fardu haji. Dan ini merupakan satu kebanggaan bagi penduduk di 3 wilayah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikanlah program Salam Baitullah TV 1 RTM ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทีวี1 RTM ค่ะขอบคุณค่ะ Pembiayaan perumahan Aiman Zili Bank Rakyat. Pembiayaan sehingga 95%. Pembiayaan semula sehingga 80%. Tempoh pembiayaan sehingga 35 tahun. Pakej pembiayaan perumahan Aiman Zili. Pakej pembiayaan yang lebih kompetitif dengan memperkenalkan kadar terapung. Pakej yang menawarkan anda kemampuan untuk memiliki sebuah kediaman. Hubungi kami di talian 1300 88 12265. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam rancangan Salam Baitullah. Terima kasih kepada semua penonton TV1 pada malam ini. Terima kasih kerana memilih saluran TV1 untuk sama-sama kita menyaksikan Salam Baitullah. Dan terima kasih juga tidak terhingga kita kepada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel. Doktor, kita nak baca lagi ni beberapa persoalan daripada Facebook kita. Dia kadang-kadang soalan tu nampak senang, tapi memang perlu kita tahu. Baik, antaranya yang kita ada kesempatan untuk baca ialah Wan Zuhri. Assalamualaikum Ustaz. Juga ingin bertanya, apakah ada sebab di sebalik setiap ibadah dalam ibadah haji? Apakah hikmah wukuf, melontar dan sebagainya? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, kita ambil yang kedua, Ki Zaid. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya bertengkar dengan jemaah lain kerana tolak menolak semasa tawaf? Adakah sah tawaf tersebut? Mohon penjelasan Ustaz. Kita ambil dua dulu Ustaz. Ya. Takut tak terjawab nanti. Baik. Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Alhamdulillah mengikuti Salam Baitullah pada malam ini. Dari sudut hikmah-hikmah kita sebut dah sikit sebanyak tadi tentang wukuf, bagaimana kita berada di padang Arafah tu seolah-olah kita akan berada di padang mahsyar esok, berhimpun semua sekali dalam keadaan berada seolah-olah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah masa wukuf itu kena memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan istighfar dan sebagainya. Begitu juga melontar. Melontar ni dia adalah simbolik kepada kita melontar kepada syaitan. Tapi syaitan tak ada situ dah. Betul. Janganlah maknanya digeram sungguh ni. Dia ambil batu besar-besar, maknanya dia baling betul-betul kan. Kena slipper pun ada kadang-kadang. Slipper kena kepala orang dan sebagainya. Itu kita kena faham sebab tu batu kecil-kecil aja. Maknanya sebagai kita simbolik kepada kita menentang hawa nafsu, syaitan dan sebagainya yang cuba menyekat kita daripada melaksanakan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tentang Tawaf tadi bertengkar, bergaduh. Hukumnya apa dia? Dia begini ya. Kalau bertengkar, bergaduh, tolak menolak macam yang disebut tadi, kadang-kadang mungkin membatalkan tawaf kerana dia punya bau tu. Bau dah lari dah. Bayangkan tolak menolak, bertengkar kan. Satu perkara tawaf ni nak kena banyak ingat Allah, banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba duk lawan pula, duk marah dan sebagainya. Dia bertengkar tolak-tolak, kita risau, kita bimbang. Dalam tolak menolak itu menyebabkan bahunya sudah lari daripada Kaabah dan menyebabkan pusingan itu terbatal. Dia tak sedar, jadi tak cukup 7. Ini masalah. Maka dengan sebab itu, haji ni dia nak melatih kita sabar. Kan? Dan kita kena tahu hukum.
Kalau bertengkar ni maknanya dia tak tahu hukum satu. Betul. Yang keduanya bertengkar sebab apa Ustaz Syukri? Sebab nak kucup Hajar Aswad. Duk berebut tu, kadang-kadang kita tengok berebut sangat-sangat nak kucup Hajar Aswad, sedangkan kucup itu sunat. Jadi dia berebut pergi sigung orang, pergi pijak kaki orang. Itu haram kan. Jadi nak buat benda sunat terpaksa buat benda haram. Sebab apa? Sebab ilmu tak cukup lagi ketika mana pergi buat haji. Maka dengan sebab itu biar reti betul-betul, biar jelas. Kalau kita bertembung antara perkara sunat dan perkara haram, maka kita tinggalkan. Cari waktu yang insya-Allah yang tenang, boleh kucup-kucuplah ya. Itu antaranya lah. Baik, terima kasih doktor, dan anda boleh berinteraksi dengan doktor. Talian kami ialah 0322828578, 0322828578, ataupun melalui Facebook kami Salam Baitullah. Baik Ustaz, bila kita dah ada pemanggil, kita bagi ruang kepada pemanggil kita dahulu. Nak tanya tu, tu ada pemanggil. Tapi kita utamakan pemanggil kita terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Aslimin Kuta negeri Pahang. Ya tuan, apa khabar? Khabar baik. Okey, silakan bercakap dengan Ustaz Suki, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya nak tanya Ustaz. Ya. Ini tepat tahun ni saya ada mohon pergi, banyak kali lah saya mohon tabung haji. Tapi saya gagal lagi lah, Allah tak panggil lagi. Tapi hati ni geranda kalau kata. Hati tu ingat sekadar pada di Mekah. Macam mana nak mengubah hati Ustaz? Mengubah rindu dipanggil Tuan Haji Hashim. Ya, itu ya. Baik, nak mengubah rindu. Terima kasih. Tapi sudah panggil Tuan Haji Hashim tu insya-Allah. InsyaAllah kita doakan kan. Jadi di situ Tuan Haji Hashim satu perkara bila dia rindu tu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan Allah mengetahui segala kerinduan yang ada pada Tuan Haji insya-Allah yang memang berniat sungguh-sungguh nak pergi, cumanya belum kesampaian. Jadi Tuan Haji di sini sebenarnya sebelum pergi haji lagi Allah nak uji dia dari sudut kesabaran. Kalau sekarang kita tak sabar, macam mana nanti kita pergi haji? Maka dengan sebab itu sekarang kita bersabar, mungkin belum sampai masa lagi. Dan asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Kadang-kadang kita duk rasa aku patut pergi dah tahun ni. Dan hanya Allah Ta'ala mengetahui, kita tak tahu. Kita duk rasa patut dah. Mungkin Allah Ta'ala kata tak patut lagi. Mungkin ada perkara-perkara lagi yang belum selesai, ataupun ada perkara-perkara yang tak sepatutnya, dan ataupun Allah Ta'ala nak kita pergi dalam keadaan yang lebih tenang contohnya. Dan maka di sini insya-Allah Tuan Haji Hashim ni insya-Allah bersabarlah, mudah-mudahan doa banyak-banyak. Allah Ta'ala sentiasa mendengar rintihan hamba-Nya, dan insya-Allah moga-moga dapat melaksanakan haji pada tahun akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi insya-Allah dia kadang-kadang mungkin ruang kita belum sampai masa, tapi kalau ada duit lebih insya-Allah mudah-mudahan kita boleh mengubat jiwa itu dengan kita melakukan umrah doktor sebagai contoh supaya terubat rindu kita kepada Kaabah. Dan anda boleh berinteraksi dengan Dr. Suki. Talian kami ialah 0322828578, 0322828578, dan kita sedang menunggu pemanggil sedang menghubungi kita. Cuma sebelum kita dapatkan pemanggil itu, saya nak tanya lagi satu soalan daripada Kisman TW. Saya tak tahu nak baca macam mana. Ustaz, dalam menunaikan ibadah haji terlalu banyak hikmahnya. Boleh Ustaz terangkan hikmah yang berkaitan dengan ibadah korban? Mungkin sedikit Ustaz. Juga sebab ada kaitan juga sebenarnya, walaupun dia bukan daripada amalan haji, tapi dia ada hubung kait dengan ibadah haji. Silakan doktor. Baik, tentang ibadah korban ni satu ibadah yang sangat-sangat dituntut. Hatta dalam mazhab Hanafi mewajibkan korban, tetapi jumhur ulama menyatakan sunat muakkad, termasuklah mazhab Syafi'i. Kerana Nabi SAW sendiri melaksanakan korban. Antaranya Nabi dhahan Nabi SAW bikabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadihi sama wa kabbar ila akhir hadis. Nabi SAW sembelih korban. Nabi sendiri menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi melaksanakan ibadah korban. Dan juga Nabi sembelih 2 ekor tadi kan, dengan tangan Nabi sendiri, Nabi membaca bismillah, Nabi bertakbir. Dan di situ ibadah korban itu selain daripada sembelihan haiwan,
dia ada satu makna yang lebih mendalam, iaitu dari sudut pengorbanan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita sembelih haiwan ternakan, tetapi dalam masa yang sama tak sanggup berkorban untuk solat subuh, tak sanggup berkorban untuk meninggalkan mengumpat contohnya, tak sanggup berkorban untuk mentaati perintah Allah, maknanya kita belum lagi menghayati ibadat korban tersebut. Baik, terima kasih doktor. Kita dah ada pemanggil di talian. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Puan Hajah Wadariah dari Perak. Ya, silakan Puan. Assalamualaikum doktor. Ya, waalaikumsalam Hajah. Silakan Puan Hajah. Saya memanglah kalau yang pernah pergi dah tu ke Mekah tu memang rasa tak puas lah kan. Alhamdulillah. Jadi saya 2008, 2012, 2013 bulan 6 sebelum puasa pun saya pergi lagi. Alhamdulillah. Setiap kali saya tawaf lepas solat tawaf lah kan, 2 rakaat tu, saya mohon doa kepada Allah. Tiap kali kalau boleh saya mau masuk dalam Hijri Ismail. Alhamdulillah, 3 kali saya pergi, alhamdulillah dapat masuk ke Hijri Ismail. Baik. Jadi sampai hari ni rasa tak puas lagi, rasa nak pergi lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu perkongsian daripada Hajah. Itu orang yang belum pergi semakin rindu tu. Hajah ni pandai, dia ambil peluang. Baik, jadi kita akan teruskan bicara kita dengan Dr. Suki. Tapi sebelum tu kita nak isytiharkan pemenang dan kemudian soalan untuk malam ini. Sama-sama kita saksikan. Adakah anda pemenangnya? Cuba lihat. Baik, Kulin Majanan daripada Kota Kinabalu Sabah, Muhammad Hafiz Pakar dari Jitra Kedah dan Sohami ataupun Sohami Abdullah dari Kuantan Pahang. Dr. Suki tak ada tu. Belum lagi, insya-Allah doktor, kita kena usaha lagi. Baik, apa pula soalannya? Kita sama-sama kita saksikan. Anda ikuti perkembangannya. Anda sahut salamnya. Peminat setia Salam Baitullah di Pelawar menyertai kuis Salam Baitullah mulai 30 September hingga 19 Oktober 2013. Berikut adalah soalan untuk hari ini. Untuk menjawab soalan harian, hantarkan SMS Salam, Jarak, Jarak, pilih sama ada jawapan A, B atau C dan hantarkan ke 33310. Pelbagai hadiah lumayan dan menarik menanti anda. Kuis Salam Baitullah 2013 di TV1. Anda ikuti perkembangannya. Anda sahut salamnya. Peminat setia Salam Baitullah di Pelawar menyertai kuis Salam Baitullah mulai 30 September hingga 19 Oktober 2013. Berikut adalah soalan terkumpul. Untuk menjawab soalan terkumpul, hantarkan SMS Salam, Jarak, Jarak, pilih sama ada jawapan A, B atau C dan hantarkan ke 33310. Pelbagai hadiah lumayan dan menarik menanti anda. Kuis Salam Baitullah 2013 di TV1. Kembali bertemu dan terima kasih pada saudara dan terima kasih pada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel. Jadi doktor, saya nak tanya, bukan saya nak tanya, saya nak tanyalah daripada soalan Facebook kita. Baik, antaranya ialah Ain Ahmad, berapa jaminannya bahawa doa dimakbulkan apabila doa di tempat-tempat mustajab di Tanah Haram berbanding apabila kita berdoa di dalam rumah? Apa bezanya? Silakan doktor. Terima kasih kepada yang bertanya. Apa jaminannya? Jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut ud'uni astajib lakum. Doa ke aku akan tunaikan. Dan dalam Islam ni dia ada waktu-waktu yang mustajab doa. Ada tempat-tempat yang mustajab doa. Maknanya bukan tempat lain tak mustajab, tetapi ada kelebihan-kelebihan tertentu. Antaranya di multazam tadi, antaranya di dalam masjid. Kalau waktunya antaranya hari Jumaat, kan? Jadi
adakah itu bermakna doa kita di rumah tak diterima? Tak diterima juga. Cuma tempat-tempat itu lebih dari sudut lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih utama dari sudut kedudukannya itu. Jadi bab doa ni Allah jamin dah. Jadi jangan kita berputus asa daripada doa. Teruskan berdoa walau di mana saja kita berada, terutamanya bila kita berada di Makkahul Mukarramah. Baik, terima kasih kepada doktor yang bersama kita. Dah tamat dah ni program ini, doktor? Sekejap ke? Satu jam. Masya-Allah. Baik, penonton yang saya hormati, yang saya kasih, alhamdulillah kita dah berada di penghujung pertemuan kita dalam rancangan Salam Baitullah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita ini sebagai satu wadah untuk kita menambah ilmu, menambah pengalaman dan menambah motivasi kita supaya kita cinta kepada rumah Allah, kita cinta kepada Kaabah, kita cinta untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menyokong kami, dan terima kasih tak lupa kami kepada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel. Dan jangan lupa pertemuan kita pada malam besok pada masa yang sama jam 9 malam, insya-Allah. Kita pada malam besok akan bersama dengan Dr. Asri ataupun lebih dikenali dengan Dr. Mazhar, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang itu dulu.